Ya, kita main DJ Hafiz, silakan. Boleh dengar. Assalamualaikum. Salam. Okey, macam ni lah. Saya dulu memikirkan ingatkan warga asing ni dia buka kedai adalah untuk bersaing dan tackle pembeli-pembeli dari warga tempatan. Mereka buang harga sebab mereka tak ada komitmen nak beli rumah, mereka tak ada komitmen nak sekolahkan anak. Jadi mereka buang harga. Tapi sebenarnya ada satu lagi, dia punya matlamat dia buang harga sebab warga asing yang lain pun ada beli juga. Jadi dia tackle warga asing ni. Jadi kita susah nak boykot. Kalau kita boykot pun tak guna. Sebab dulu saya ada satu pemikiran bahawa orang Malaysia, tak kira Cina, India, Melayu, boykot. Sebenarnya boykot tak boleh jadi. Dia sebenarnya penguatkuasaan. Sebab kita boykot pun bangsa lain beli, warga pendatang asing dia, bangsa dia beli. Jadi ini satu benda silap, mana kerajaan tak menjalankan tanggungjawab yang betul. Mana saya dapat tahu dalam premis perniagaan, mereka tak boleh berniaga, mereka hanya boleh bekerja. Dan kalau sektor-sektor industri dan sebagainya, perlu ada 60%, 60% warga tempatan dan 40% ke 50-50 macam itulah. Mungkin Ustaz 50-50. 50-50 ya. Okey. Satu lagi ya Ustaz, sebab kebetulan siang tadi saya dapat live bersama dan boleh dimasuk dalam ni, dan ini pun saya tunggu-tunggu, rupanya ada juga live lagi. Saya nak tanya Ustaz, usaha Ustaz ini adakah berapa peratus keyakinan Ustaz dalam perjuangan Ustaz ini? Agak-agak sekarang ni sambutan ataupun keyakinan Ustaz dalam perjuangan Ustaz ni, berapa peratus agaknya kita boleh berjaya? Kalau boleh tanya saya akan kata 100%. Alhamdulillah. Kita akan letakkan satu target yang paling tinggi untuk kita pertahankan, melibatkan hak rakyat kita lah. Okey, maksudnya Ustaz sudah ada landasannya betul. Tindakan Ustaz terjah, viral, live TikTok ni semua, YouTube, whatever, dan saya support semua, saya copy paste video Ustaz apa semua ni. Maknanya kalau kita buat satu besar-besaran, tak kira lah besar-besaran tu maksudnya perhimpunan ke, perjumpaan ke, okey, adakah itu akan berlaku? Ustaz rasa? Kita menuju ke arah untuk buat satu gerakan secara besar-besaran. Sekarang ini kita sedang lancarkan gerakan ini di seluruh negara. Sebab itu kita sekarang ini sedang membina tim-tim kita. Kalau siapa yang dah ikut kita pada awal daripada Januari lagi, kita sedang membina satu pemikiran yang baru kepada rakyat Malaysia. Kita sedang memberikan kefahaman akan hak-hak rakyat, dan kita sekarang ini membina kita punya tim-tim terjahan, kita punya tim surplus di setiap daerah dan negeri di seluruh negara. Kita akan terus bergerak sehingga kita rasa satu masa, satu ketika perlu kumpulkan semua untuk buat satu perhimpunan untuk secara besar-besaran menunjukkan kepada kerajaan bahawa rakyat Malaysia sudah tidak boleh terima dengan kebanjiran pelarian dan pendatang haram warga asing ni. Sampai satu masa kita mungkin akan ke arah itu. Sekarang ni kita baru masuk langkah yang kedua. Langkah yang pertama, kita bina tim di setiap lapangan, di setiap daerah. Masih lagi terus kita membina. Langkah yang kedua, kita lancarkan baju kita sekarang ini, t-shirt kita sebagai satu solidariti. Siapa yang pakai t-shirt kita ini, bermakna mereka ini tak boleh terima penjajahan baru warga asing, pendatang haram dan juga pelarian haram menceroboh negara. Bagi saya macam ni, kita tidak akan berjaya perjuangan ini dalam masa satu hari, mustahil. Mustahil untuk berjaya satu hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mustahil tuan-tuan. Ini perjuangan yang lama. Tetapi kita perlu bermula daripada sekarang. Sekarang kita perlu bermula, kita perlu sharekan pemikiran, kita perlu kongsikan kita punya matlamat daripada sekarang. Berjaya ataupun tidak berjaya, ini kita letakkan kepada keadaan. Berapa cepat boleh berjaya, berapa cepat boleh direspon oleh kerajaan, semua ini bergantung kepada usaha yang kita buat. Kalaulah bayangkan setiap rakyat Malaysia ada kesedaran. Setiap rakyat Malaysia tidak kira apa latar belakang, warna kulit, pegangan agama, fahaman politik, apa ideologi yang dia pegang.
Kalau dia ini adalah rakyat Malaysia yang mencintai negara, yang perlu pertahankan negara daripada penjajahan-penjajahan warga-warga asing yang merompak hasil negara kita, daripada pencerobohan pelarian haram yang ada dalam negara kita, kalau kita tidak bersetuju, bermakna rakyat bangkit di seluruh negara, daerah, negeri ini tuan-tuan, lagi cepat akan kita dapat benteraskan, kita dapat bendung warga-warga asing ini. Kalau kita, ini semua terletak kepada kesungguhan kita sebagai rakyat. Sebab itu, kita bukan setakat live saja di dalam medsos. Kalau kita setakat live saja di dalam medsos, perkara ini tidak akan boleh diatasi dengan segera. Sebab itu, kalau melibatkan tim 11, kita ada beberapa bentuk kaedah, untuk kita buat. Antaranya, kita akan sentiasa live di medsos, di media sosial, di TikTok untuk memberi penjelasan kepada rakyat akan hak rakyat, akan ancaman pelarian Rohingya, akan ancaman Alibaba lesen oleh warga-warga asing. Kita akan terus setiap hari kita akan kongsi pemikiran kita. Yang kedua, kita akan minta tim-tim kita terus buat laporan melalui online. Apa saja melibatkan kedai-kedai warga asing berniaga, melibatkan penempatan yang mereka ini menyusahkan penduduk setempat, melibatkan penjajahan, melibatkan kios-kios pasar malam, gerai-gerai tepi jalan yang dikuasai, yang dimonopoli oleh warga asing. Kita minta tim kita ini sentiasa setiap hari buat laporan. Yang ketiga, kita akan turun ke lapangan, bongkar, kita akan terjah, kita akan tunjuk kepada seluruh rakyat Malaysia. Inilah keadaan negara kita yang sedang dijajah oleh warga-warga asing, pendatang haram, pelarian-pelarian yang menceroboh sekarang haram negara kita. Ini yang kita buat sekarang ini. Sebab itu, kalau support kita, berikan solidariti kepada kita, terus beri sokongan. Driving lesson ada tak? You tak ada driving lesson kan? Sorry bos. Ini siapa punya kereta? Ha? Siapa punya kereta? Siapa punya van? Melayu punya ke? Oh, Malay kau tahu English mau sir. Ha? English mau sir. English? Yes. Berapa lama kau duduk Malaysia tak pada cakap Melayu? Kau jangan nak tipu lah. English sir. Daripada hijau? Ha? Hijau? Hijau. Kau tak ada lesen. Tak boleh. Bahaya kalau kau langgar orang. Macam mana? Kalau polis tahan macam mana? Sorry sir. Abang punya, you punya bos ada nombor? Melayu ke, Cina ke, India punya bos? Pakistan juga? Pakistan. Pakistan juga. Bagi nombor dia boleh? Nombor telefon. You punya kad mana? You punya kad mana? Business card tak ada? English mau sir. English mau. You have driving license or not? No sir. No driving license. So how can you drive this car without driving license? I can do sir. I can drive. I can drive one time. I can go their lessons driving school 2 times. But now they say come again in after 1 week. I can get a registration. I can get registration for lesson. How long you have been here? Berapa lama? How long you been in Malaysia? How long? Malaysia. 1 year? No, 1.5 year. 1.5 year. Please be careful, because you have don't have a license, driving license. You know, if you hit someone, so how can to solve this problem? I can get a license just after I think 1 month. You get the license first. After that, you can come here. Okay. Okay? You are Muslim, right? Yes, I'm a Muslim. Okay. Okay? I know you want money. Okay? No problem. Pakistan can come here, no problem. But the important thing is license, driving license. Yes, sir. If you hit me, my car, if you hit someone, people, child, how to solve? I can get it. Get the license first. Driving license. Then you can come here. Okay? It's very simple.